أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya, kemungkinan ada pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama Islam Melaka, pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, dan mereka yang turut sama menjayakan majlis ataupun program pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membayar ganjaran yang setimpal di atas daya dan usaha anda dalam menjayakan program ini. InsyaAllah pada malam ini kita mengambil sedikit kesempatan masa yang ada mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentadabbur sebuah surah yang agak pendek, yaitu surah Al-Jumu'ah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada malam ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mempelajari beberapa perkara yang berkaitan dengan ilmu ulumul Quran. Bila disebut surah Al-Jumu'ah, jelas bagi kita surah ini termasuk di dalam pembahagian kategori surah-surah mufassal. Baik, di dalam Al-Quran ini tertib susunan surah-surah ataupun susunan ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah merupakan secara tauqifi daripada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menentukan ayat sekian-sekian berada di mana, surah sekian-sekian mengikut tertib susunan yang keberapa. Susunan surah-surah dan ayat ini bukanlah ijtihad daripada Nabi, bukan juga ijtihad daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi adalah secara tauqifi daripada Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam pembelajaran dan pengajian ilmu ulumul Quran, Al-Quran ini dibahagikan surah-surah dan susunannya di dalam 4 bahagian, 4 kategori. Baik, yang pertama disebut sebagai surah-surah As-Sab'ut Tiwal, iaitu 7 surah yang mempunyai ayat-ayat yang panjang. Sebagai contoh, 7 surah yang termasuk di dalam kategori pertama yang disebut Sab'ut Tiwal ni selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah 286 ayat, surah Ali Imran ada 200 ayat, surah An-Nisa ada 176 ayat, surah Al-Ma'idah ada 120 ayat, surah Al-An'am ada 165 ayat, surah Al-A'raf ada 206 ayat, dan surah Al-Bara'ah atau nama lain dia surah At-Taubah 129 ayat. Inilah kategori pembahagian pertama yang disebut Sab'ut Tiwal, surah yang mempunyai ayat-ayat yang panjang, surah yang besar. Saya kira tuan-tuan dapat ingat susunan surah-surah tadi secara berturutan. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf dan Al-Bara'ah. Manakala kategori yang kedua disebut Al-Mi'in, ataupun sesetengah ulama menyebut Al-Mi'un, merujuk kepada mana-mana surah yang mempunyai bilangan ayat 100 atau lebih sedikit daripada 100 ayat. Contohnya seperti surah-surah selepas surah At-Taubah, surah Nabi Yunus, surah Yunus termasuk Al-Mi'in, surah Hud, Nabi Hud, Al-Mi'in, surah Yusuf, Al-Mi'in, surah An-Nahlu, surah Lebah, Al-Mi'in, surah Al-Isra semalam, Isra Mi'raj, Al-Mi'in, surah Al-Kahfi, Al-Mi'in, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Syu'ara, surah Al-Mu'minun, surah As-Saffat. Ini adalah surah-surah yang mempunyai ayat 100 dan lebih sedikit. Disebut apa? Surah Al-Mi'in ataupun Al-Mi'un. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga disebut Al-Masani. Al-Masani. Mana-mana surah yang mempunyai ayat kurang daripada 100 ayat. Mana-mana surah yang mempunyai ayat kurang dari 100 ayat disebut Al-Masani. Ini banyaklah surah-surah dalam Quran. Manakala yang keempat disebut Al-Mufassal. Yang saya sebutkan di awal tadi, surah Al-Jum'ah termasuk surah-surah Mufassal. Dan perlu diberi perhatian. Surah Al-Mufassal terbahagi kepada 3. Pertama, Tiwalul Mufassal. Kedua, Awsat Mufassal. Dan keempat, Kisarul Mufassal. Ada mufassal yang bersifat panjang, ada mufassal yang bersifat pertengahan, ada mufassal yang bersifat pendek. Jadi di mana bermulanya surah mufassal dalam Al-Quran? Surah mufassal dalam Al-Quran ada perselisihan pandangan dan pendapat daripada ulama-ulama yang berkaitan. Ada yang kata surah Al-Mufassal bermula pada surah Qaf. Di situ bermula mufassal, Qaf ke bawah. Ada yang menyebut bermula pada surah Al-Hujurat. Pandangan lain, Al-Hujurat ke bawah. Dan pandangan yang ketiga, surah Muhammad ke bawah. Jadi ada kata surah Qaf, ada kata surah Al-Hujurat, ada kata surah Muhammad. Ini adalah penentu ataupun garis surah-surah mufassal.
Bila sebut surah mufassal, tadi dia terbahagi kepada 3. Maknanya daripada salah satu 3 surah yang diperselisihkan tadi, disitulah bermula tiwalul mufassal. Pandangan yang pertama, daripada salah satu 3 surah tadi, dia berakhir pada surah apa? Pada surah An-Naba. Surah An-Naba, tahu? Amma yatasa'alu anin naba'il azim. Jadi sama ada Qaf, sama ada Hujurat, sama ada Muhammad, tiwalul mufassal sampai surah An-Naba. Yang pertengahan, awsat mufassal tu daripada Amma yatasa sampai Al-Lail. Yang terakhir, Qisarul mufassal bermula pada Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Dan ada kata, ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua bermula daripada salah satu 3 surah tadi sampai surah Al-Buruj. Masuk At-Tariq itu adalah awsat mufassal sampai surah Al-Bayyinah. Kemudian dimulakan dengan Iza zulzilati sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ada beberapa pandangan ulama di sini. Jadi ini memaknakan kepada kita surah-surah mufassal adalah pembahagian yang terakhir dan meliputi surah-surah yang pendek dan ringkas ayat-ayatnya. Jadi automatik surah Al-Jumu'ah ini termasuk di dalam tiwalul mufassal. Baik. Bila nama-nama ini disebutkan sebagai pembahagian, jadi ada orang-orang yang bertanya, siapakah sebenarnya yang meletakkan nama bagi kategori-kategori surah tersebut? Adakah dia rekaan yang diletakkan oleh ulama-ulama untuk memudahkan kita? Tidak. Dia ada dasar, dia ada basic, dia ada base. Berpandukan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan as-sab'ut tiwal yang menyamai kedudukan Taurat. Dan aku telah diberikan al-mi'in yang menyamai kedudukan Zabur. Dan aku telah diberikan al-masani yang menyamai kedudukan Injil. Dan aku dilebihkan dengan al-mufassal. Jadi ada hadis, jadi ada basic, ada dasar dia perletakkan nama-nama pembahagian bagi surah tadi, bukannya direka-reka atau diletakkan secara sembrono oleh ulama-ulama silam. Hadis ni ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bernombor 19,682. Baik, apa status hadis ini? Menurut Syekh Arnaud, ataupun nama penuh dia Syekh Syuaib Arnaud, seorang pakar ulama hadis yang besar dan hebat. Status sanad hadis ini ialah hasan sahih. Maksudnya hadis ni terpakai. Baik, itu dari satu sudut. Satu lagi ialah pembahagian Al-Quran secara umum. Tadi pembahagian Al-Quran ada 4 kategori menurut surah. Tapi ni pembahagian Al-Quran secara umum. Yang ni paling senang, yang ni paling simple. Pembahagian dalam Al-Quran secara umum cuma dibahagikan kepada 4 macam tadi. Kenapa saya sebut simple dan senang? Kerana pemisahnya ialah mana-mana surah yang dimulakan dengan lafaz Alhamdulillah. Di situlah dia punya pembahagian. Sebagai contoh, pembahagian Al-Quran yang pertama dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pembahagian pertama berakhir di hujung surah Al-Ma'idah.
Jadi daripada Al-Fatihah sampai Al-Maidah tu pembahagian pertama Al-Quran. Masuk saja surah Al-An'am, kita akan bertemu lagi dengan kalimah dan lafaz yang sama. Alhamdulillah pada awal Al-An'am. Bermaksud tu pembahagian yang kedua. Dan dia berakhir di hujung surah Al-Isra. Itu pembahagian kedua. Masuk saja pembahagian ketiga, surah Al-Kahfi. Masih lagi dengan lafaz yang sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baik, dia akan sampai pada surah pembahagian yang keempat. Ni ada dua surah. Pertama surah Saba, lafaz Alhamdulillah. Setelahnya surah Fatir, lafaz Alhamdulillah. Pembahagian yang keempat tu, dua-dua surah tu ada lafaz Alhamdulillah sampailah berakhir pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini pembahagian secara umum. Senang dan simple. Cuma sebelum ni tak tahu, tu saja. Okey. Seterusnya, apa lagi yang ada kaitan dengan surah Al-Jum'ah? Mengikut disiplin ilmu tafsir, surah Al-Jum'ah juga disebut sebagai 10 surah yang kembar. 10 surah yang kembar. Maksudnya bagaimana? 10 surah yang kembar ini bermula pada surah 57 dalam Quran. Surah 57 dalam Quran bermula dengan surah Al-Hadid, surah besi, sampai surah 66, surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Baik, kenapa disebut 10 surah yang kembar? Surah Al-Hadid ni duduk pada hujung juzuk 27, surah terakhir juzuk 27. Surah Al-Hadid dia ada 29 ayat. Kemudian 9 surah yang berbaki itu awal juzuk 28 sampai akhir 28 hanya ada 9 surah ni lah. Selepas surah Al-Hadid, surah Al-Mujadilah 22 ayat. Kemudian surah Al-Hasyr 24 ayat. Kemudian surah Al-Mumtahanah 13 ayat. Kemudian surah As-Saff 14 ayat. Kemudian surah Al-Jum'ah 11 ayat hak kita nak baca ni. Kemudian surah Al-Munafiqun 11 ayat. Kemudian surah At-Taghabun 18 ayat. Surah At-Talaq 12 ayat dan surah At-Tahrim 12 ayat. Kenapa dinamakan 10 surah yang kembar? Kerana 10 surah ini tema dia membicarakan dua benda yang penting. Apa dia tema dia? Satu ialah jihad, yang kedua ialah infak. Satu jihad, satu infak. Cara susunan dia macam ni. Surah Al-Hadid dia ada dua-dua masuk dalam surah tersebut. Dalam surah Al-Hadid ada jihad, ada infak. Surah Mujadilah, jihad sahaja. Surah Al-Hasyr, jihad sahaja. Surah Mumtahanah, jihad sahaja. Surah As-Saff, jihad sahaja. Masuk surah Al-Jum'ah, infak sahaja. Al-Munafiqun, infak sahaja. At-Taghabun, infak sahaja. At-Talaq, infak sahaja. At-Tahrim, kembali macam nombor 1, jihad dan infak. Baik, susunan dia mudah. Jihad, infak, jihad 4 kali, infak 4 kali, sambung jihad dengan infak. Sebab tu dia disebut 10 surah kembar yang membicarakan dua tema yang penting, jihad dan infak. Baik, semalam saya sudah sebutkan sedikit. Bila sebut kata surah Al-Jum'ah ni dimulakan ayat dia dengan lafaz yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah bermaksud surah Al-Jum'ah termasuk di dalam kategori surah-surah
Musabbihat. Oh, apa benda pula Ustaz ni? Surah Musabbihat. Surah Musabbihat ialah mana-mana surah yang dimulai kalimah yang pertama, perkataan yang pertama dengan lafaz tasbih, menyucikan Allah. Ada berapa surah? 7 surah dalam Quran kategori surah Musabbihat. Contoh diawali dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimah subhana, penyucian terhadap Allah. Surah yang kedua surah Al-Hadid. Sabbaha lillah, penyucian terhadap Allah. Yang ketiga surah Al-Hasyr. Sabbaha lillah. Yang keempat surah As-Saff. Sabbaha lillah. Yang kelima surah malam ni Yusabbihu lillah. Surah At-Taghabun, Yusabbihu lillah. Dan terakhir surah Al-A'la, Sabbihis marabbikal a'la. Jadi faham dengan mudah surah Musabbihat, mana-mana surah yang diawali dengan kalimah dan perkataan menyucikan Allah, iaitu kalimah tasbih. Okey, ada datang dengan fi'il mudhari' dan ada datang dengan fi'il madhi. Baik. Adakah hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadilat dan kelebihan hari Jumaat? Banyak dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan hal demikian. Tapi malam ni kita kongsikan beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan dan fadilah surah Al-Jumu'ah. Pertama ialah, kalau kita merujuk sebuah kitab tafsir, kitab tafsir yang diwarisi oleh ulama-ulama silam ni cukup banyak. Mungkin ratusan karya-karya ulama yang berkaitan dengan bidang ilmu tafsir. Tapi kita kena ingat, ada tafsir yang bersifat ammah. Tafsir yang bersifat ammah inilah yang selalu menjadi rujukan yang paling utama. Biasanya ada 4 saja. Pertama ialah tafsir Imam Tabari. Yang kedua tafsir Imam Al-Qurtubi. Yang ketiga tafsir Imam Ibnu Katsir. Dan yang keempat tafsir Imam Al-Baghawi, Ma'alim At-Tanzil. Jadi ini tafsir yang disebut tafsir yang bersifat ammah. Manakala ada tafsir yang bersifat encyclopedia. Maksudnya tafsir ni kalau kita tengok berbelah-belah jilid dia. Dia punya besar, dia punya panjang, huraian dan penafsiran dia. Biasanya ada 2. Satu ialah tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi. Yang kedua tafsir Kabir, nama lain dia Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baik, salah satu tadi ialah Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi. Di dalam muqaddimah surah Al-Jumu'ah, dia mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis sahih, memang ada dalam riwayat Imam Bukhari dan selainnya. Apa kata Abu Hurairah? Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat suratul Jumu'ah. Kami pada masa itu dalam keadaan sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana diturunkan surah ini kepada baginda, iaitu surah Al-Jumu'ah. Ini adalah merupakan gambaran condition, gambaran keadaan yang diceritakan oleh sahabat besar Abu Hurairah sewaktu surah Al-Jumu'ah diturunkan pada Nabi. Dalam konteks ni bagaimana beliau bercerita, kami, yakni bila sebut kami itu bukan dia seorang lah, ada beberapa sahabat yang lain sedang duduk-duduk di samping
Rasulullah ketika mana surah ini diturunkan kepada baginda, iaitu surah Al-Jumu'ah. Kita perlu lihat dalam konteks perbezaan ayat. Ada dalam ayat-ayat Quran yang disifatkan dengan ayat Naumi. Ada ayat nama ayat Naumi, ada ayat nama ayat Firashi. Naumi sedang tidur, Firashi pun tidur juga. Cuma dia ada perbezaan. Kalau ayat Naumi ni, Rasulullah tertidur bukan dalam keadaan nak tidur dan bukan di tempat tidur. Keadaan sama macam diturunkan surah Al-Jumu'ah. Rasulullah bersama dengan para sahabat baginda sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi. Tetapi berbeza. Ketika turun surah Al-Jumu'ah, Rasulullah dalam keadaan jaga, sedang. Tapi ketika turun satu surah lain, Rasulullah duduk-duduk tu, Rasulullah dalam keadaan, istilah bahasa kita, tidur-tidur ayam. Bukan tidur hak betul pun. Duduk saja-saja, tertidur. Tiba-tiba Rasulullah angkat muka baginda dalam keadaan tersenyum. Hadis ni riwayat Anas bin Malik. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau tiba-tiba tersenyum? Baru sebentar tadi, sekejap tadi telah diturunkan satu surah kepada aku. Lalu dibacakan surah tersebut kepada para sahabat. Surah apa ni? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Cuma di sini saya nak suruh melihat perbezaan. Kondisi agak sama, Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat. Tapi hani dalam keadaan jaga dan sedar, hani dalam keadaan tidur-tidur ayam. Ini disebut ayat Naumi. Kalau ayat Firashi memang nak tidur betul. Turun satu ayat tu Rasulullah di atas tempat tidur. Memang niat nak tidur. Macam kita masuk dalam bilik karang tu, ada niat nak tidur tak? Ada. Tapi ada juga dalam masjid ni, hak tak ada niat nak tidur. Dia duduk kat dinding saagi tu, dia lena. Hak tu ayat Naumi lah tu. Faham lah tu tak? Okey. Baik. Yang kedua, ini disebutkan dalam muqaddimah tafsir Imam Ibnu Katsir. Ini diriwayatkan dua sahabat besar. Abu Hurairah termasuk, salah satu lagi ialah sepupu Rasulullah yang cukup terkenal dan berkeahlian serta ada otoriti yang cukup besar. Bukan sahaja di sisi Rasulullah yang pernah mendoakan beliau sejak masih kecil, bahkan mempunyai otoriti yang cukup besar di samping sahabat-sahabat senior yang lain. Siapa dia? Abdullah ibnu Abbas. Siapa kawan ini? Bukan setakat sahabat, tapi sepupu Nabi. Kerana dia adalah anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Abbas. Pak saudara Nabi lah. Baik. Hadis riwayat daripada keduanya menceritakan tentang apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati bi suratil jum'ah wal munafiqin. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacakan di dalam solat Jumaat, yakni ketika mengimami solat Jumaat, selalu membaca dengan kata lain melazimi dua surah ini. Pertama ialah surah Al-Jumu'ah, yang kedua surah selepasnya iaitu surah Al-Munafiqin. Yang ni memaknakan kepada kita rakaat pertama surah apa? Surah Jumu'ah. Rakaat kedua Rasulullah baca surah Munafiqin. Dan surah tu dalam Quran memang tak jauh pun. Lepas surah Jumu'ah, terus surah Munafiqin. Dua-dua mengandungi 11 ayat. Jadi bila disebut demikian, bukanlah jangan kita faham setiap kali solat Jumaat, setiap kali Rasulullah jadi imam, dua surah ni tak tukar surah lain. Tak. Tapi bila sebut selalu dan dilazimi, kerap dan acap kali dibaca oleh Rasulullah. Mengingatkan kepentingan dua surah ni. Sebab dua surah ni adalah dua-dua surah Madaniyah. Kalau Rasulullah sebelum ni berada di Mekah,
musuh Rasulullah cuma satu. Kafir-kafir musyrikin Mekah. Golongan bangsawan, golongan elit di Mekah. Tapi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, musuh Rasulullah yang utama ada dua. Dua-dua tu, satu dalam surah Jumaah, satu dalam surah itu nama dia pun kita tahu dah. Surah kedua tadi surah apa? Munafikun. Tahu dah. Musuh kedua di Madinah golongan munafik. Tapi takkanlah musuh utama solat Jumaat pula. Tu saya kata di sebalik solat Jumaat tu Allah nak ceritakan musuh utama siapa? Yahudi di Madinah. Dalam ayat-ayat Jumaat ni terselit pesanan kepada golongan Yahudi di Madinah. Tak kira lah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah dan Yahudi Bani Nadir. Jadi ni ada kepentingan. Satu Yahudi, satu munafik. Baik. Di dalam muqaddimah tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi didatangkan satu lagi hadis. Tadi yang kedua riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ni pun riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah." Khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at alaihi syams, yang terbit padanya pancaran sinaran matahari, yaumul jum'ah, adalah hari Jumaat. Bukan kata hari Jumaat saja matahari itu terpancar. Bukan hari Jumaat saja matahari itu terbit. Tiap-tiap hari matahari pancar, tiap-tiap hari matahari terbit. Cuma nak bagi tahu sebaik-baik hari yang terpancar sinaran matahari adalah hari Jumaat. Penegasan bahawa ada kemuliaan di sisi Allah hari Jumaat sebagai hari penghulu kepada hari-hari yang lain bagi umat Islam. Dalam hadis ni disebutkan 4 kelebihan. Kenapa hari Jumaat? Pertama, fihi khuliqa Adam. Kerana pada hari Jumaatlah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Satu. Yang kedua, wa fihi udkhilal jannah. Setelah Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, Allah memasukkan Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat. Ketiga, wa fihi ukhrija minha. Setelah Nabi Allah Adam dan pasangannya Hawa melakukan kekhilafan dari sudut termakan buah yang dilarang oleh Allah, maka Allah telah mengusir keduanya keluar daripada syurga. Konteks diusir dan dikeluarkan mereka juga berlaku pada hari Jumaat. Dan yang keempat, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan sesekali tidak akan berlaku hari kiamat kecuali hari Jumaat. Kita tahu dah kiamat tu hari Jumaat. Cuma hak tak tahu Jumaat bila. Jumaat hak bila. Jumaat hak aduk dalam bulan apa. Jumaat hak aduk dalam tahun apa. Hak tu kita tak tahu. Bukan kita. Rasulullah pun tak tahu bila hari kiamat. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui hari kiamat. Cuma diberitakan kepada Rasulullah, dikhabarkan kepada Rasulullah ialah tanda-tanda kiamat. Tarikh ketetapan tu tak ada. Tapi tanda ada. Macam ni, macam ni, macam ni, agar kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mewaspadai dan mengambil sikap keberhatian terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Walaupun dalam hadis tadi Rasulullah cuma sebut 4 benda yang berkait dengan kelebihan hari Jumaat, tapi hadis-hadis lain banyak lagi Allah
Rasulullah cerita pasal fadilat dan kelebihan hari Jumaat. Dan hujung sambungan hadis tadi disebutkan nahnu al-akhirun al-awwalun. Kami ni, kita ni adalah al-akhirun, umat yang terakhir. Maksudnya sebab Rasulullah tu Nabi dan Rasul yang terakhir, siapa-siapa selepas tu dikategorikan sebagai umat yang terakhir. Al-awwalun, walaupun umat yang terakhir, tapi kelebihan dan fadilat menjadi umat Nabi Muhammad bila di mahsyar kelak, umat yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam syurga ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu adalah beberapa contoh hadis-hadis yang bersifat sahih berkaitan dengan kelebihan surah Al-Jumu'ah. Baik. Tu baru flowers, bunga-bunga. Tak start lagi tu. Ni baru nak start ni. Kita tak baca satu ayat lagi pun. Tapi nak bagi suruh faham ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Bagi hadam hak ni dulu, bagi faham hak ni dulu, sungguh-sungguh. Kalau orang tua dia cakap biar jilah, tahu jilah? Sini faham tak jilah tu apa? Jilah tu biar duduk dalam diri kita. Biar kita kata jadi darah daging benda tu. Biar faham sungguh berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis Nabi. Baik, kita mulakan. Surah Al-Jumu'ah adalah merupakan surah yang ke-62 di dalam tertib susunan surah-surah Al-Quran. Dan surah Al-Jumu'ah sebagaimana yang disebutkan termasuk surah Madaniyah. Satu surah yang diturunkan kepada Rasulullah di mana? Di Madinah. Diturunkan selepas surah As-Saff. Dalam Quran pun surah As-Saff sebelum dia lah. Jadi diturunkan pun konteks dia sama. Surah ni mengandungi berapa ayat? Ada 11 ayat. Nama dia surah Al-Jumu'ah. Tapi Allah cerita pasal solat Jumaat tu ayat-ayat hujung dah. Awal-awal tu tidak. Ayat 9, ayat 10, ayat 11. Baru Allah cerita pasal solat Jumaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Cukuplah 2 ayat malam ni. Ni pun takut tak ada habis. Baik. Pertamanya ialah kebiasaannya. Kalau kita biasa bertalaki berguru, sebelum kita memulakan mana-mana surah yang baru, kalau kita belajar konteks, belajar tafsir, biasanya guru-guru akan menceritakan satu ilmu. Yang ni satu ilmu yang jarang disebut, jarang dibincangkan, iaitu ilmu siyaqul Quran. Pernah dengar ilmu ni? Ilmu siyaqul Quran. Dia pecah 2. Satu disebut siyaqus surah, satu disebut siyaqul ayah. Siyaqus surah, siyaqul ayah. Bahasa yang mudah nak faham, setiap surah ni dia ada connection, dia ada hubungan dengan surah sebelumnya. Jangan kita beranggapan contoh sebelum surah As-Saff, dalam tu Allah nak cerita isi dia, Allah nak cerita pasal As-Saff, bila masuk surah Al-Jumu'ah dia tak ada kena-mengena dah dengan surah baru ni. Tidak. Setiap surah tu dia ada hubungan, dia ada connection, dia berkait rapat. Okey, nampak tu maksud siap. Jadi kalau kita nak belajar awal surah Al-Jumu'ah, apa hubungan surah ni dengan surah sebelumnya, iaitu surah As-Saff. Tu dipanggil siyaqus surah. Satu lagi kalau siyaqul ayah. Siyaqul ayah ialah hubungan ayat dengan ayat.
Contoh macam ni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, bulan puasa nak mari tak lama, biasa orang akan baca ayat mana? Dalam surah Baqarah 183 tu kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuba tuan-tuan perhati, ni siakul ayat, hubungan dengan ayat. Sebelum datang ayat ni, Allah menceritakan tentang bab harta, iaitu tentang apa dia? Bab harta ni berkaitan dengan soal warisan dan wasiat. Jangan sesekali kita melakukan penipuan dan pendustaan berkaitan dengan harta wasiat. Maksudnya kena tunaikan wasiat sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita. Habis cerita bab tu, dia masuk bab puasa. Berderet-deret ada 5 ayat. Lepas pada 5 ayat tentang puasa, tengok dia sambung bab harta balik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ketika kita melakukan urusan jual beli, transaction dengan orang lain, jangan sesekali kamu makan harta orang lain dengan batil. Dari satu sudut kita jadi pelik. Bab harta tiba-tiba masuk bab puasa, cantum dengan harta balik. Ini dipanggil siakul ayat. Rupanya kepentingan dia ialah waktu hak tengah tu kita sedang berpuasa, kita sedang berpuasa daripada harta halal ke harta haram. Hak kita nanti nak bulan Ramadan, nak puasa ni, nak puasa harta haram ke harta halal? Harta hak halal, hak harta hak memang kepunyaan kita. Masuk saja satu Ramadan, buka peti ais, sotong ada 2 kilo. Hak memang halal, hak kita. Tapi boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh lah satu Ramadan, kena tahan. Halal. Ikan kena tahan. Daging kena tahan. Air sirap, air apa, tongkat ali ke, kopi janda ke apa, maksudnya tu semua halal, hak kita. Tapi kita tahan tu hak halal. Kalaulah dalam puasa kita sanggup tahan diri kita makan dan minum. Kalau tanya hawa nafsu, bulan puasa nak makan tak? Tanya hawa nafsu kita, nak makan. Tanya hawa nafsu kita, nak minum. Tanya hawa nafsu kita, nak bersama isteri. Tapi sebab kita ni nak jadi hamba Allah yang beriman, mentaati perintah Allah di bulan Ramadan, semua tu hak halal. Minuman hak halal, makanan hak halal, isteri yang hak halal kita nikahi. Tapi sanggup kita tahan. Tapi pointer dia, bila keluar daripada bulan Ramadan, kalaulah hak halal kamu sanggup tahan, pengajaran dia, hak haram lagilah patut kamu tahan. Sebab tu dia cerita, berhati-hati dengan harta pewarisan, tunaikan dengan amanah, jangan makan harta orang lain. Dah hak halal pun kamu sanggup tahan, takkan hak haram tak sanggup. Tapi masalahnya bila keluar bulan Ramadan, caca merba balik dah. Hak adik-beradik sendiri bergaduh kerana harta. Kebetulan ketika bapak meninggal pula, abang Long seorang saja hak terima wasiat bapak. Adik-beradik ada 3. Seorang di Melaka, seorang di Johor. Abang Long duduk kampung jaga bapak. Ni aku nak besar ni. Aku berasa aku dah di hujung-hujung usia dah. Kalau aku meninggal ke, tak ada ke, aku tak ada harta apa. Ada tanah lah 3 ekar. Jadi aku serah tekad seorang, kamu 3 beradik. Tu amanah bapak. Bapak meninggal. Mari dia cerita, aku pun tak tahu bapak pening lagu mana waktu dia wasiat kat aku tu. Kira 1 ekar tu dia suruh kamu 2 orang bagi 1 ekar tu, 2 ekar tu tak tahulah bapak dia bagi kat abang Long seorang. Tengok dia tukar statement tu, faham? Banyak tak berlaku macam ni? Banyak tuan-tuan. Tapi nak ajak di sini, kalau puasa kamu sanggup tahan makanan hak halal, kenapa jadi hak haram ni nak sangat? Maksudnya, la'allakum tattaqun ke tak? Tak berjaya. Sebab tu Allah guna la'allah, mudah-mudahan. Sebab Allah sendiri pun tak yakin kamu boleh jadi. Puasa tu puasa, banyak jenis. Tapi harapan tu la'allakum, bukan ketetapan. Kalau hak harap jadi, jadilah. Hak tak harap, tak jadi. Oi, puasa mana boleh menipu? Aku bulan puasa tak jadi skamer. Habis bulan puasa, saya dari LSDN, anda ada.
Puasa itu, puasa orang Islam kena puasa. Habis puasa, skema balik. Contoh nak abang. Ini dipanggil siyakul ayah. Kita nampak pelik, tiba-tiba cerita ni, tiba-tiba cerita ni duk tengok, cerita ni sebenarnya inilah ilmu siyak yang jarang dibicarakan. Kalau kita perhati, memang kita dapat ilmu baru. Baik, berkaitan dengan surah As-Saff ni, dalam surah As-Saff pula, surah Al-Jumu'ah, surah As-Saff sebelum ni, Allah nak menceritakan bahawa dia mengutuskan Nabi Muhammad untuk menegakkan agama Islam serta menyebarkan risalah dakwah Islamiah umum. Dalam surah As-Saff Allah nak bagi tahu dia utus Nabi Muhammad ni untuk tegakkan agama Allah dan menyebarkan risalah dakwah Islamiah. Kata kunci dia, keyword duduk dalam ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya bil huda, dengan hidayah petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar, liyuzhirahu 'alad dini kullih, untuk menzahirkan, atau makna dia yang lebih dalam, untuk mengalahkan semua bentuk dan pelbagai agama yang ada di atas muka bumi ini secara keseluruhan. Dengan kata lain, bila dia mengangkat Islam ni, agama ni akan mengatasi semua bentuk kepercayaan yang karuk maruk, yang salah yang ada sebelum ni. Walau karihal musyrikun, walaupun benda tu dibenci oleh orang-orang musyrik. Hang benci ke apakah aku kena dakwah, kena habaq perbuatan hang ni syirik. Allah tak mau, Allah tak suka. Salah satu bentuk dosa yang tak ada pengampunan daripada Allah. Hang nak marah, hang nak lawan, hang nak tentang. Tugas aku, Nabi dan Rasul, kena sampaikan ni yang Allah nak, ni kebenaran daripada Allah. Hang nak dengar, hang tak mau dengar, ikut hang. Hang benci, hang suka, ikut hang. Secara umum. Tapi bila mari dalam surah Al-Jumu'ah, Allah nak menceritakan bagaimana bentuk pelaksanaan dan praktikal. Tengok, satu benda Allah sebut secara umum, dia mengutuskan Nabi Muhammad untuk menegakkan agama dan menyampaikan dakwah Islamiah. Surah Al-Jumu'ah, bagaimanakah cara dan bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi untuk tegakkan agama dan menyebarkan risalah tu. Dua benda yang berbeza. Boleh faham tu tak? Ini cara pelaksanaan lagu mana Nabi buat dalam nak menjayakan amanah dan tanggungjawab yang disebutkan dalam surah As-Saff. Baik. Pertamanya, surah ni dimulakan dengan kalimah yusabbihu lillah. Yusabbihu, fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Madhi ke mudhari'? Sebelum ni ada 3 surah. Sabbaha lillah, sabbaha lillah, sabbaha lillah. Tiba-tiba mari yusabbihu lillah. Sabbaha lillah sebelum ni ialah fi'il madhi. Bahasa Inggeris past tense. Kali ni yusabbihu lillah, fi'il mudhari'. Bahasa Inggeris present. Dia bukan setakat present, yusabbihu, present and continuous tense. Maksudnya berterusan senantiasa. Kalau past tense, dia punya indikator, indikasi dia ialah ketetapan. Kalau present and continuous tense, dia punya indikator dan indikasi dia ialah senantiasa dan berterusan. Jadi apa yang senantiasa? Apa yang berterusan? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasalah, berterusanlah bertasbih, menyucikan bagi Allah apa-apa yang berada di alam langit dan apa-apa yang berada di bumi. Baik. Perkara yang menarik kita ialah pada lafaz as-samawat Allah sebut dengan sifat jamak. Pada lafaz bumi Allah sebut dengan satu. Apa maksud jamak? Singular ke plural jamak?
plural. Kalau bumi, singular. Maksudnya langit tu, kalau dia singular, as-sama. Sin, mim, alif, hamzah. Tapi as-samawat, maksudnya dia plural. Ada beberapa tingkatan, level dan lapisan. Semalam kita cerita Isra' Mi'raj. Umum, langit ada berapa lapis? 7 lapis. Nak kena ulang balik lah. Isra' Mi'raj. Langit pertama, jumpa Nabi apa? Nabi Adam. Ingatlah. Langit kedua. Langit kedua, Nabi apa? 40 tahun Isra' Mi'raj diulang hak kula . Berbeza dengan langit lain, langit ni ada 2 Nabi kan? 2 Nabi, 2 Rasul. Dua-dua ni tak pernah kahwin. Satu dibunuh, satu diancam bunuh. Tapi diselamatkan oleh Allah. Satu Nabi Yahya, mati dibunuh. Satu Nabi Isa. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi kedua, Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa, Nabi Harun. Langit keenam, adik Nabi Harun, Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Ini adalah tingkatan langit yang dilalui oleh Rasulullah dalam Mi'raj journey dia kan. Baik. Jadi bumi Allah sebut satu. Bila Allah sebut satu bumi, bukan masalah bumi tu. Masalah pernah tak kita beranggapan otak budak-budak kita dulu plus dengan otak kawan-kawan kita yang teruja, yang advance ni, agak-agak bumi kita ni dalam sistem suria ni ada bumi kita saja ke? Ada dalam galaksi lain, bumi lain. Pernah tak kita bercakap dan terfikir macam tu? Adakah satu-satunya bumi yang dihuni oleh manusia ni dalam tata sistem suria kita, ataupun dalam galaksi lain tu ada lagi bumi lain. Lepas tu kalau bumi lain, Nabi dan Rasul yang diutuskan tu, Nabi apa nama dia? Rasul apa nama dia? Pernah tak kita duk sembang dengan kawan dulu? Saya tak boleh jawab, cuma saya boleh cerita apa yang kita sembang lah. Sebab saya tak pernah keluar lagi daripada bumi ni. Nak meninggalkan bumi tak lama dah. Keluar bumi tak ada lagi. Tapi nak habaknya kita terfikir. Tapi di sini disebutkan dengan singular. Tak kisahlah itu. Tapi bila disebutkan selepas yusabbihu lillah dengan kalimah ma, menunjukkan apa-apa makhluk yang kita kenal termasuk yang kita tak kenal. Makhluk yang kita tahu termasuk yang kita tak tahu. Yang ada di langit sama ada yang berada di bumi. Sebab tu sebahagian ulama menyebut, kalaulah yang bertasbih tu jenis makhluk yang kita kenal dan kita tahu, dia tak akan menggunakan lafaz ma, tetapi allazi. Tapi bila sebut ma ni menunjukkan ada makhluk yang diperkenalkan pada kita di alam langit. Contoh malaikat. Mungkin ada makhluk lain yang Allah tak perkenalkan pada kita duk alam langit. Nama dia entah apa, rupa dia lagu mana, besar mana, color warna apa. Mungkin ada selain daripada malaikat. Sebab tu disebut kalimah ma. Begitu juga pada bumi disebut kalimah ma. Mungkin kita kenal lembu, kerbau, unta hak kita kenal. Binatang hak kita tak kenal, hak kita tak pernah tengok, ada lagi tak? Belambok lagi. Nama apa? Kalau jumpa pun, aku tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Kita nak letak nama apa ni binatang ni? Baru jumpa katakan. Nama pun tak tahu nak letak apa. Bila disebut ma, hak kita kenal, hak kita tahu, termasuk hak kita tak kenal, tak kita tahu, poin dia semua ni bertasbih kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut min jami'il makhluqati natiqiha wa jamidiha. Termasuk semua jenis makhluk yang dicipta dan dijadikan oleh Allah yang bersifat natiq. Sama ada mereka berakal, wajamid yang bersifat beku. Maksud yang berakal seperti siapa? Malaikat berakal, jin berakal, kita manusia berakal. Lepas tu hak tak berakal?
Tak kira lah batu ke, pokok ke, gunung ganang ke, sungai laut ke, jenis tu. Poin dia ialah semua mereka ni bertasbih menyucikan Allah. Baki lagi kita saja hak tak tahu, kita saja hak tak faham, mungkin bahasa dan suara yang digunakan oleh mereka. Bercakap atas kemungkinan. Mungkin pagi-pagi kita dengar burung cicit, cicit, cicit. Mungkin bukan cicit saja-saja tu. Dia sedang bertasbih kepada Allah dengan bahasa dan suara dia. Kita tak faham. Kata ong, ong, ong. Bukan maksud dia tu Cina. Sebab sebut ong, ong, ong tu dah. Kata tu bukan Cina. Tapi nak habaq dia sebut ong tu mungkin dia sedang bertasbih kepada Allah dengan suara dan bahasa dia. Kita tak tahu. Pagi-pagi bunyi cengkerik nak pergi kerja kan. Tepi-tepi jalan tu. Mungkin dia bertasbih. Kita tak tahu. Ayat Allah menceritakan tentang tu. Mereka bertasbih tapi kamu tak tahu bahasa yang digunakan oleh mereka. Baik. Semua tu bertasbih. Ni menyamai ayat dalam surah Al-Isra 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tiadalah sesuatu semuanya mengucapkan tasbih dengan memujinya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin dia ialah dalam bentuk sindiran dan sinis, kalau semua makhluk ni bertasbih kepada Allah, hang sendiri hak ada otak, hang sendiri hak aku bagi akal, bertasbih ke tak? Bertasbih ke tak? Dah hak beku pun tasbih, hak tak ada akal pun bertasbih, binatang pun bertasbih, hang sendiri bertasbih ke tak menyucikan Allah? Jadi kena letak benda tu atas kita. Baik. Seterusnya, Allah datangkan 4 fawasil. Ni istilah tafsir. Fawasil tu jamak. Kalau satu, fasilah. Apa maksud fasilah? Apa maksud fawasil? Ialah nama-nama bagi sifat Allah. Nama-nama bagi sifat Allah. Cuma yang unik dan special dalam ayat ni, dia datang dalam 4 fasilah. Selalunya kalau Allah nak cerita nama sifat dia, selalu datang dua fasilah saja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Alimul Khabir. Standard hak banyak-banyak biasa Allah sebut 2 fasilah. Tapi kali ini special dan unik, ada 4 fasilah. Jadi dia datangkan 4 nama bagi sifat dia. Bukan ayat ni saja, ada lagi di hujung surah Al-Hasyr pun Allah sebut panjang 4-5 fawasil. Maksudnya ada special di sini. Baik, bila berkaitan dengan nama Allah, dia terbahagi kepada 2. Satu, nama bagi zat. Nama bagi zat apa? Satu-satunya Allah itulah nama bagi zat. Satu lagi nama bagi sifat. Macam disebutkan dalam Asmaul Husna, tu nama-nama bagi sifat. Baik. Bila berkaitan dengan nama Allah ni, sedikit saya nak sentuh. Secara umum, manusia, sama ada mereka jahil, mereka bodoh, mereka alim, mereka tahu, mereka diperkenalkan, mereka tidak diperkenalkan, secara umum rata-rata, kebanyakan daripada manusia yang ada pernah sebelum ni, sekarang dan akan datang, mereka mempercayai kepada satu kuasa yang bersifat supernatural. Tapi mereka tak tahu nak namakan zat bagi kuasa tersebut. Sebab tu yang jadi perbezaan. Zat ni hebat, zat ni berkuasa, zat ni tak ada limit, zat ni terhad. Untuk kaum tu, bahasa tu dia namakan sekian-sekian. Hak ni dia namakan sekian-sekian. Hak ni dia namakan sekian-sekian. Tapi Allah, dia tak mau manusia terus tersesat dengan demikian. Jadi dia nak memperkenalkan dirinya dengan diutuskan para nabi, dengan diutuskan para rasul, untuk memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling tepat, paling benar, paling betul. Jadi siapa yang patut bagi tahu? Kalaulah saya yang bercakap contoh, tak betul nama Tuhan tu sekian-sekian. Mana hang tahu? Hang ambil mana nama hak betul tu? Aku pun dengar-dengar orang tua dulu cakap. Dia akan jadi bergaduh berbala.
Tapi siapa yang perlu perkenalkan? Hak orang tak boleh bantah, hak orang tak boleh challenge. Siapa? Pemilik zat tu sendirilah. Sebab tu datangnya wahyu, datangnya firman, Allah nak menceritakan tentang siapa? Tentang diri dia. Melalui satu nama, yang kedua melalui sifat-sifat dia. Sebab apa tak boleh bangkang? Sebab apa tak boleh bantah? Sebab Tuhan bagi zat, Tuhan bagi sifat, Tuhan bagi nama sendiri yang cerita. Hak ni paling terbaik, hak ni paling betul. Tapi wasilah dia melalui Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad. Jadi nak bagi tahu nama bagi zat dia ialah Allah. Dia menamakan bagi zat dia Allah. Dan kita pun tak mau bagi susah, tak mau bagi payah. Jadi kita ni dibezakan dengan nama. Bayangkan kita semua spesies yang sama. Human kita sebut, human being, manusia. Bayangkan kita tidak diletakkan nama. Senang ke susah? Tak ada nama. Semalam datang rumah saya seorang yang tinggi sedang-sedang, kulit hitam manis, perut buncit. Berapa ramai orang ada sifat macam tu? Jadi orang nak teka siapa? Dia ni pun sedang-sedang tinggi. Adalah 15 orang yang sedang-sedang tinggi, yang aku kenal. Lepas tu hitam manis, ada 12 orang pula. Perut buncit, ni ramai, ada 30 orang. Lepas tu nak kata siapa agak-agak yang datang rumah saya tu? Kalau kita tak bezakan dengan nama tadi. Bila sebut nama hak datang rumah saya tu Ismail. Ismail. Terus orang tangkap. Kebetulan pula nama Ismail ramai. Dibezakan pula dengan sifat tu. Sebab tu ada nama, ada sifat. Ismail 3 orang kampung kita. Mail mana? Mail kengkang tu lah. Mail mana lagi? Jadi sebut saja sifat kengkang bagi Ismail. Tahu dah. Sebab tu mail postman, tu mail bomba, mail kengkang kawan tu. Tahu dah. Tadi nama tu mungkin masih bercelaru sebab ada 3 orang. Sebut sifat, tahu. Allah cukup memperkenalkan nama, memperkenalkan sifat. Jadi kita kata, jadi macam rasa tak takut, macam rasa gerun. Kalau orang yang benar-benar menghayati nama bagi sifat tu, hak sungguh-sungguh mendalam, dah cukup menggerunkan kita. Kalau kita fahami betul-betul yang maha mengawasi, yang maha memerhatikan, yang maha melihat. Betul-betul hadam maksud saya, betul-betul faham. Agak-agak letak yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha memerhati, agak-agak turun saat ni nak bedai selipar orang lagi dah. Agak-agak nak bedai selipar orang lagi dah. Dah. Tapi kalau nama sekadar nama tak ada penghayatan, dia mari selipar RM3, balik selipar RM300. Ini kerap berlaku hari raya lah. Majlis saya tak ada. Kalau tak ada penghayatan. Kadang-kadang sifat tu dah cukup menggerunkan. Ambil contoh mudah lah. Sifat saja. Kadang-kadang kita tak kenal pun Tuhan dia lah. Macam Allah. Kita tak kenal zat dia. Tapi sifat tu dah boleh menggerunkan. Contoh paling mudah macam ni. Kita di highway. Naik motor baru kita. Y-Suku ke. ZR ke apa. Tiba-tiba kita jumpa. Ada seorang lelaki. Pakai topi keleda. Spek hitam. Ada buku di tangan dia. Baju putih. Seluar hitam. Lain kuning. Motor besar. Tuan-tuan kenal tak nama dia siapa? Tak kenal nama dia. Tuan-tuan tahu tak dia duduk mana? Tak tahu. Dia datang dari balai cawangan mana? Tak tahu. Tapi cukup dengan sifat yang ada pada pakaian dia, body dia, pasal apa hak tadi 106 jadi 60 tiba-tiba. Nama tuan tak kenal. Dia duduk mana tuan tak tahu. Cawangan mana tak tahu. Tapi sifat yang ada pada dia cukup menjadikan meter motor anda 160 jadi 60 secara tidak semena-mena. Pasal apa yang takut sangat tu? Hang bukan kenal dia apa. Nama dia apa hang tak tahu. Tapi sebab sifat yang ada pada dia. Tak kena raya, melayang berapa? 300. Melayang 500. Hatu yang takut tu. Kenal ke tak? Dah. Sebab kita tahu betul sifat tu. Tengok. Tu pun nak nisbah manusia sama manusia. Kenal betul sifat tu, terus meter turun. Kita nak lagu tu lah. Kenal sungguh, jadi takut. Jadi gerun. Tapi sebab kita tak faham betul-betul, dia hanya jadi sekadar hafalan. Bukan dia mendarah daging. Baik, yang pertama Allah sebut Al-Malik. Al-Malik. Maliki yaumiddin.
Apa maksud Al-Malik? Yang merajai. Al-Malik, pemilik. Kalau king, king of the king. Raja di atas segala raja. Atas dunia pun ada gelaran raja. Tapi raja yang ada limitation, keterbatasan. Umur raja pun terbatas, pemerintahan raja pun terbatas, kesihatan raja pun terbatas, kepunyaan raja pun terbatas, walaupun kita panggil dia raja. Tapi raja yang di sisi zat ini tak ada limitation, tak ada had. Dia yang maha segala maha, king of the king. Bila dia bersifat sebagai pemilik, contoh, kita selalu menyebut tentang hak dan pemilikan sewaktu kita hidup atas dunia. Dengan perkataan yang kita fahamilah. Tu, kereta aku. Kita sebut tentang hak dan pemilikan. Tu, rumah aku. Isteri aku. Anak-anak aku. Aset aku. Saham aku. Bangunan aku. Wisma aku. Pejabat aku. Pekerja aku. Kita sebut tentang hak dan pemilikan. Bahasa manusia tak jadi salah. Tapi sebenarnya apa yang kita miliki itu secara hakikat adalah pinjaman daripada Allah. Allah bagi pinjam. Betul cara penggunaan dan pengalirannya, maka selamatlah kita. Salah pada penggunaan dan pengalirannya, celaka badanlah kita. Sebab tu satu-satunya yang ditanya dua perkara di akhirat besok ialah persoalan tentang harta. Dari mana sumbernya dan ke mana perginya. Nak kalau boleh dua-dua jalan yang dibenarkan oleh syarak. Masuk harta kita cara yang halal, keluar pun pada tempat-tempat yang halal dan Allah redha. Salah satu fail, bencanalah kita. Masuk halal, keluar tak halal. Kadang-kadang masuk tak halal, keluar halal. Contoh masuk halal. Kita bekerja, terima gaji. Terima gaji, halal lah. Lepas terima gaji, lalu kedai nombor ekor. Lepas tu pi tikam nombor ekor. Masuk halal dah duit gaji kerja kita. Tapi keluar, tempat yang haram, tikam nombor ekor. Ada yang masuk haram. Hak tikam nombor ekor tadi, dapat 1 juta. Kebetulan, masuk haram. 1 juta. Aku haji tak pi lagi. Baik aku pi haji. Tempat hak nak keluar tu elok. Bukan kata seorang 1 juta. Satu kampung saya charter, satu kapal terbang, mai. Semua saya bawa satu kampung. 1 juta kan? Hotel hak baik apa. Masuk nak, poin dia di sini nak cerita masuk jalan yang haram, keluar jalan yang baik. Tapi dua-dua tu tak bermakna. Yang nak masuk halal, keluar halal. Bila sebut pemilikan, saya bagi contoh macam ni. Kalaulah kita mempunyai kenderaan, kereta, dan esok hari memerlukan kita menggunakan kereta tersebut atas urusan kerja yang begitu important, penting, urgent. Ditakdirkan malam ni kereta tersebut meragam. Start nyek tak hidup. Start nyek tak hidup. Biasanya pada siapa kita minta pertolongan? Keadaan genting macam ni. Esok nak kena guna ni kereta ni. Biasanya call kawan-kawan terdekat, hak paling rapid, hak paling baik. Assalamualaikum. Kawan tu pun waalaikumsalam. Aku nak tanya ni, esok hang ada pi mana-mana ke? Tak ada. Hang pakai kereta dah esok? Tak ada. Macam ni kita pun ceritalah masalah kita tadi, bla 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 bla. Boleh sangatlah kita kawan baik. Waktu ni hang susah, aku tolong hang. Ambil aku tak pakai. Isteri aku tak pakai kereta. Hang datang rumah aku ambil kereta. Selesaikan urusan kamu. Baik. Bila kawan baik yang bagi pinjam kereta, biasanya kita ada tanya tak? Ni harga macam Grab ke macam mana? Grab RM70 sehari ke apa ke? Bila kita sebut macam tu, sebenarnya bukan nak bayar sangat. Kita panggil adab berkawan, adab, orang panggil adab apa? Allah, ni dia panggil satu istilah ni. Adab membodek. Adab membodek. Tanyalah kalau hang ambil berapa. Sebenarnya tak mau bayar pun. Nak suruh kawan cakap, alah kita kawan baik tu, hang nak dengarnya.
Kita kawan baik, apalah Grab, harga Grab. Tak ada. Ambil je lah. Tu nak dengarnya cuma ayat dia. Berapa macam Grab ke tak? Sebenarnya tak ada makna tu. Tu sandiwara semata-mata. Baik, bila demikian, kita pun guna kereta tu. Kereta ni kita kata, kita ke kawan punya? Kawan punya. Bila kita anggap tu barang pinjam, cara pemanduan kita pasti berbeza dengan kereta yang jadi asal kepunyaan kita. Kereta asal kepunyaan kita, kaki kanan duduk di pedal minyak, kaki kiri atas dashboard. Tu kereta kita. Oh, tu nak bagi nampak ganas sangat cara pemanduan. Kereta kita, kalau kereta kawan agak-agak sopan kan? Kaki duduk bawah lah. Kalau kereta kita, gear macam mana? Kalau gear manual ni, macam mana? Oh, cara kita go ahead tu, bubak dah. Kereta kawan. Lembut. Time corner baring, corner lipat. Kereta kita, terangkat tayar sebelah. Kereta kawan, 60. Kereta straight, tapi sebab selalu corner lipat tu badan kita sengit, ni kereta kawan 60 straight, badan saja buat sengit. Tapi kereta duduk lagu tu. Sebab kereta kawan. Kereta kita, 3 minit dah masuk simpang, baru tekan signal. Kita bawa kereta, masuk simpang 3 minit dah, baru tekan signal. Kereta kita. Kereta kawan, 3 minit sebelum susu galuh. 3 minit. Orang duduk belakang awak dia ni. 2 minit lepas lagi ketuk ketak, tak masuk-masuk lagi. Sopannya kita. Kalau bawa isteri sekali, biasalah isteri sambil membongok, sambil mengumpat dalam kereta dengan bini ni, biasa makan-makan kan. Kuaci lah, faham sendirilah kuaci. Sejarah saya makan kuaci ni tak pernah kira lepas makan kuaci tu bersih. Tuan-tuan makan kuaci dalam kereta ke mana? Saya satu kulit pun tak pernah jatuh. Kalau saya bohong lah kata tak pernah jatuh, memang sepah. Anak-anak makan coklat, makan jajan. Baik. Bila selesai kerja kita, agak-agak nak hantar kereta dalam keadaan demikian tak? Dengan kulit kuaci, dengan jajan, dengan plastik macam-macam, tayak mungkin lumpur, selut dan macam-macam. Sebab nak menghargai jasa kawan bagi pinjam, kita akan bagi macam kita terima. Faham? Nombor 1 ialah tangki minyak. Dia bagi minyak penuh, takkan kita nak bagi tinggal 1 bar. Itu melampau. Maksudnya isi minyak penuh. Tayar selut, pilah washing machine ke, car wash ke, cuci, wet, semua vacuum, baru hantar. Itu orang panggil pandai menghargai. Tu nisbah manusia sesama manusia. Kita dah jadi rasa bersalah, kita dah jadi rasa galak bila kita hantar sebagaimana tidak sepatutnya. Baik, the pointed is, Allah bagi kita segala nikmat. Banyak nikmat. Ambil hak paling dekat dengan kita. Nikmat akal. Nikmat tangan. Nikmat kaki. Nikmat perut. Nikmat tubuh badan. Adakah cara kita nak deliver, hantar balik dalam keadaan sebagaimana asal yang suci, atau kita menghantar nanti dalam keadaan diselaputi oleh dosa dan maksiat? Kena tuan fikir. Allah bagi hak asal, macam kita pinjam kereta kawan tadi. Bersih, cuci, sempurna. Sepanjang hidup kita buat macam-macam ni. Adakah nanti bila kita meninggal, nak hantar balik jasad ni dalam keadaan tangan berlumuran dosa? Otak fikir macam-macam, tak tahu apa dalam otak. Kaki mana tempat yang Allah cegah kita tak pijak, kita tak langkah. Kita nak hantar macam tu ke? Kalau dah dari unsur nisbah tadi kita pandai menghargai, tak boleh. Kan kena marah, kan kena murka, kan putus kawan, pandai kita nilai. Tapi hak ni kan Allah marah di mana? Kan Allah murka di mana? Kan Allah benci di mana? Kan Allah tak suka di mana? Kan Allah masukkan aku dalam neraka di mana? Nak hantar balik pemilikan tadi. Faham tak apa saya maksud? Itu nilailah atas iman masing-masing. Yang kedua, tu saya baca 2 ayat tu sebenarnya. Nama pun tak ada habis ni, 9.30. Lagu mana ni? Nak on juga ke? Tak, maksud saya, takut ustaz nak 9.30 ni berhenti-berhentilah. Tak apa, saya berhenti. Kalau nak on pun saya on. Ayat 1 pun tak habis lagi ni.
Boleh? Boleh. Yang kedua, Al-Quddus. Apa maksud Al-Quddus? Selalu kita sebut bahasa Melayu, ku panjatkan doaku yang kudus. Apa maksud kudus? Ku panjatkan di dalam doaku yang kudus. Suci, murni, tulen. Bila sebut kudus ni suci. Suci. Baik. Makna kudus ialah suci yang tidak dimasuki, dicampuri atau bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Dengan bahasa mudah, kudus ni ialah suci sejak asal. Suci sejak azali. Suci, kalau orang Kelantan, suci tak kala mula. Suci tak kala dong. Memang suci sesucinya. Sebab tu dia berbeza dengan kalimah zakah. Zakat atau zakah. Zakat atau zakah dari sudut bahasa pun suci. Tapi suci dia kena melalui proses penyucian. Hak asal tu bercampur dengan benda lain. Ada unsur lain. Tak ada kesucian. Tapi melalui sesuatu proses penyucian baru dia dipanggil suci. Tu zakah. Tapi hak ni memang sejak asal. Suci sejak azali. Kudus. Baik. Bila dia ada sifat mubalaghah. Apa dia sifat mubalaghah? Ekstrim, kemelampauan pada huruf dal. Sebab atas huruf dal tu ada tanda syaddah. Kudusun. Maksudnya Allah ni bukan sahaja bersifat suci, tetapi dalam masa yang sama menjadi sumber kesucian kepada seluruh alam semesta. Barang siapa yang menyucikan Allah, automatik dia juga sedang menyucikan dirinya sendiri. Jadi apa maksud takdis yang sebenarnya? Kudus takdis ialah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sini kena faham sebab peranan bahasa mungkin orang silap faham. Maksud menyucikan bukanlah sebelum ni zat itu kotor. Selepas kita sucikan baru dia jadi suci. Tapi kita menggunakan kalimah menyucikan Allah. Kita selalu guna kalimah menyucikan Allah. Takut ada yang silap faham daripada perkataan tersebut. Sebelum ni Allah tu kotor, Allah tu cemar. Selepas disucikan oleh kita, dibersihkan oleh kita, baru zat tu jadi bersih. Jangan faham macam tu. Walaupun kita menggunakan kalimah menyucikan Allah. Kalimah takdis ini sebenarnya menyatakan kesucian bagi zat dia. Dengan kata lain, kita isbat, memberi peneguhan, menceritakan kesucian bagi zat Allah. Bukan maksud suci tu kerana kita bertasbih dia jadi suci. Kita tak tasbih pun dia dah memang suci. Kita tasbih pun dia tu suci. Okey, tu penggunaan bahasa. Baik, kalau kudus tu suci, kalimah depan tadi tasbih pun suci. Jadi apa beza tasbih dengan takdis? Inilah antara kelemahan bahasa Melayu kita. Kalau Arab, satu dia sebut tasbih, suci. Kalau takdis, suci. Sebab kita terjemah dua-dua suci. Arab bila sebut tasbih, suci dari sudut mana dia dah faham. Tasbih tu suci dari sudut mana. Takdis dia dah faham. Suci dari sudut mana. Tapi kita dua-dua terjemah. Hak ni suci, hak ni suci. Jadi kita tak dapat perbezaan. Tasbih suci tang apa, takdis suci tang apa. Baik. Tasbih ni ialah penyucian dari sudut mana? Tasbih penyucian zat Allah dari sudut berupa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Menyucikan Allah daripada unsur kesyirikan, unsur tahyul, unsur khurafat. Menyucikan Allah daripada benda-benda yang tidak layak, tidak berhak, tidak patut dinisbahkan kepada Allah. Tu tasbih. Kalau takdis, menyucikan Allah dari sudut penciptaan. Ni beza. Jadi bila disucikan Allah dari sudut penciptaan, jangan sesekali menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan jangan sesekali menisbahkan kelemahan, kekurangan dan keaiban bagi zat dan sifat Allah. Tu beza. Nak faham dua ni, rujuk dua kitab utama ni. Satu ialah syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim disyarahkan oleh ramai ulama. Cari yang Imam Nawawi syarah.
Ada dalam tu perbezaan tasbih dengan takdis. Yang kedua, syarah Sunan Abi Daud. Nama kitab tu Aunul Ma'bud. Dalam tu dua ulama cerita pasal perbezaan tasbih dengan takdis. Sebenarnya tasbih dengan takdis ni hak paling banyak kita sebut nanti nak mai bulan Ramadan. Inilah kita sebut ni subuhun kudusun tu lah. Kita dah sebut subuhun tu tasbih, kudusun tu takdis. Rabbul malaikati warruh. Tuhannya para malaikat dan roh, merujuk kepada Jibril alaihi salam. Okey, nampak tak? Baik. Seterusnya Al-Aziz. Apa maksud Al-Aziz? Selalunya kalau kita baca sifat-sifat, nama-nama sifat ni, Al-Aziz dia terjemah yang maha apa? Perkasa. Baik. Saya sendiri kurang berkenan. Kurang berkenan, Al-Aziz tu diterjemahkan yang maha perkasa. Bukan kata kita ni terror bahasa. Tapi kalau nak kata yang maha perkuasa, yang maha kuat, dia lebih sinonim dengan satu lagi nama Allah, Al-Qawi. Kan ada nama Allah Al-Qawi. Itulah yang maha kuat, yang maha perkasa. Satu lagi dekat. Tapi Al-Aziz ni dia meliputi dua sifat. Satu sifat kekuasaan, satu lagi sifat dihormati. Kekuasaan plus dihormati. Itulah kalimah Al-Izz, Al-Aziz. Baik, macam ni. Orang yang mempunyai dua sifat tadi, berkuasa dan dihormati, sesuai dengan lafaz Al-Aziz. Sebab dalam konteks dunia kita, ada orang yang kita hormat tapi tidak berkuasa. Ada orang yang berkuasa tapi kita tidak hormat. Contoh, kita hormat tu imam kita. Sebab dia tu imam kampung kita, tu imam daerah kita, hari-hari kita jadi makmum bagi dia, kita hormat dia sebagai imam. Tapi dia sendiri ada kuasa tak? Bukan kuasa sebagai imam, kuasa hak betul-betul. Tak ada, tapi kita hormat, dia tak ada kuasa. Orang alim, guru-guru, syekh-syekh yang mengajar kita, kita hormat kerana dia menyebarkan ilmu. Tapi dia tak ada kuasa. Kita hormat orang kampung kita yang soleh, berperangai baik. Hormat, dia tak ada kuasa. Tapi ada juga sebaliknya, orang tu ada kuasa, tapi kita tak hormat. Oh, YB. Kok dia lah. Dia berkuasa ke tak? Berkuasa, tapi hormat tak ada. Tak, YB yang berkuasa kita hormat pun ada, tapi nak habaknya, kita tak hormat. Orang ni terror mungkin sebab kesombongan dia, kita tak hormat. Dia ada kuasa, dia ada kemahiran, tapi kita tak hormat. Tapi dalam ni Al-Aziz meliputi kuasa dan kehormatan. Kalau nisbah, siapa orang yang punya dua ciri ni? Tak lain, tak bukan, selepas kewafatan Nabi ialah sahabat baginda yang 4 tu. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali memiliki kekuasaan sebagai khalifah dan disegani oleh kawan dan lawan. Dihormati oleh kawan dan lawan. Contoh lain Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, Umar bin Abdul Aziz. Contoh-contoh jenis orang yang ada dua sifat ni. Kita tak tahulah orang tengok kita lagu mana. Hormat tak ada kuasa ke? Kuasa tak ada orang hormat. Kalau ada dua-dua, Alhamdulillah. Baik, seterusnya Al-Hakim. Yang maha bijaksana. Allah bijak mengatur dan menciptakan alam ni. Dan Allah juga bijak menentukan kita, menjadikan kita makhluknya, iaitu manusia. Banyak makhluk yang Allah buat, tapi kebijakan Allah dia jadikan kita daripada sekian makhluk tu, dia tak buat kita jadi malaikat. Dia tak buat kita jadi haiwan. Dia tak buat kita golongan jin, setan, iblis. Dia tak buat kita jadi batu. Dia tak buat kita jadi sungai laut. Dia buat kita jadi orang, jadi manusia. Alhamdulillah. Semua ni bukan pilihan. Dah ditentukan oleh Allah sejak azali. Tak boleh kita nak pilih. Berasa jadi manusia ni kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat pahala. Baik aku cari hak jadi macam malaikat. Hak taat perintah Allah. Ya Allah, boleh tak? Tukar. Aku tak seronoklah jadi orang. Aku nak jadi orang yang taat. Hang cakap apa dengar semua? Aku nak jadi malaikat. Boleh tak nak tukar-tukar? Bukan, maksud di sini, apa yang Allah dah tentukan tu yang terbaik. Sebab Allah yang pilih.
Pasal apa Allah pilih kita dari golongan manusia, pilih kawan ni dari golongan malaikat, pilih kawan ni jadi jin. Kalau Allah pilih jadi jin, aku mana agak? Perangai tu orang dah, perangai tu jin dah. Ni hak perangai jin memang jin juga, letih lah. Kalau jadi lembu kerbau, wal-iyazubillah. Contoh ni hak Allah pilih. Jadi bila Allah pilih kita jadi manusia, Allah juga yang maha bijaksana, inilah yang menentukan undang-undang dan peraturan bagi kita. Jadi marinya syariat Allah ni bersesuaian dengan fitrah. Sebab dia buat kita, dia tahu yang terbaik bagi kita. Walaupun otak kita tak boleh fikir, pasal apa Allah suruh semayang, pasal apa Allah suruh puasa. Kita semua jadi berat nak buat benda tu kan. Tapi sebab dia yang buat kita, dia tahu yang terbaik. Pasal apa semayang, pasal apa puasa. Cuma kita tak tahu hikmah dia. Pasal apa dia larang minum arak? Pasal apa dia larang berzina? Benda ni tak boleh buat. Allah tahu tu bersesuaian dengan fitrah. Bayangkan kalau dia lepas semua, berzina boleh. Agak-agak hari-hari dah budak-budak. Bukan kata budak-budak, orang tua pun hari-hari. Berzina dibenarkan dan halal dalam agama. Tu imam pun rogo orang kan. Dah rogo pun tak salah, berzina pun tak salah. Semua bayangkan. Jadi terbaik dia, kena kahwin. Betul dah. Kalau tidak, bini hang, bini aku. Perempuan hang, perempuan aku. Kepunyaan hang, kepunyaan aku. Lepas tu jadi bergaduh. Aku dah ni, aku dah. Lepas tu bertetap bergolok, mati seorang. Faham tak? Kita berasa seronok dengan keadaan tu. Tapi Allah dah tahu fitrah, dia akan jadi malapetaka. Dia akan jadi kacau bila. Baik. Ayat yang kedua. Saya pun lengah dah ni. 9:30 dah ni. 1.5 jam dah. Habis jugalah, tak apa. Tapi ringkas-ringkas. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Tema paling penting, intisari paling penting, isi kandungan paling penting surah Al-Jum'ah duduk pada ayat yang kedua ni lah. Sebab di sinilah berlaku penolakan oleh golongan Yahudi di Madinah. Mereka menolak kenabian dan kerasulan Muhammad kerana ditakdirkan Allah Nabi Muhammad bukan lahir dari keturunan mereka. Keturunan Bani Israel. Mereka dah tahu. Allah dah khabarkan, bisyarahkan pada mereka di dalam kitab sebelum ni, nanti di akhir zaman akan diutuskan seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Nama dia sekian, sifat dia sekian, akhlak dia sekian, ciri-ciri dia sekian, dah diterangkan. Mereka pun duk tunggu kedatangan Nabi tu. Tapi dalam masa yang sama, mereka berharapan agar Allah membangkit dan mengutuskan Nabi akhir zaman yang disebutkan tu dari golongan mereka. Kalau bolehlah harap dia pun Bani Israel, dia pun golongan Yahudi. Tapi sayangnya Nabi Muhammad lahir di kalangan bangsa Arab, berketurunan Quraisy, lahir di Mekah. Sebab tu mereka tolak. Ni nak cakap, salah satu sifat Yahudi, kalau dalam Baqarah tu sifat yang kelima Allah cerita, iaitu menolak kebenaran yang datang walaupun kebenaran tu sungguh-sungguh. Jadi jangan ambil sifat Yahudi ni. Sekiranya datang kepada kita kebenaran yang memang hak, kebenaran yang tak boleh ditakwil dah, kebenaran yang tak boleh dibelah bahagi dah, memang tu betul. Tapi bila datang pada kita, kita tolak, inilah bentuk kesombongan. Jangan buat. Yahudi pun samalah. Nabi Muhammad tu Nabi hak sungguh dah. Rasul hak sungguh dah. Bukan. Kami tersilap, bukan dia. Tengok, dia nak lari lagi. Dia tak boleh terima. Sebab tu ada kaitan dengan Yahudi. Tapi Allah nak habaq di sini, dialah yang telah mengutuskan kepada kaum yang ummi seorang Rasul dari kalangan mereka. Di sini kita bertemu dengan satu kalimah special, ummi. Apa maksud ummi? Ummi selalu diterjemahkan buta huruf. Kaum yang buta huruf. Tak reti baca, tak reti tulis. Tak pandai baca, tak pandai tulis. Baik. Kalau definisi Abdullah ibnu Abbas, dia sebut apa? Al-ummiyuna al-arab kulluhum. Wa man kataba minhum wa man lam yaktub li'annahum lam yakunu ahlul kitab. Ummi ni keseluruhan orang Arab. Tu definisi Abdullah ibnu Abbas.
Orang Arab semua ummi. Wa man kataba minhum. Siapa pun di kalangan mereka yang reti baca, reti tulis pun ummi. Wa man lam yaktub. Siapa tak reti baca, tak reti tulis pun ummi. Hak kita tahu, hak reti baca, reti tulis bukan ummi. Hak tak reti baca, tak reti tulis tu ummi. Tapi kenapa dia masukkan reti ke tak reti ke ummi? Li'annahum lam yakunu ahlul kitab. Kerana mereka semua tu reti ke tak reti, boleh baca ke tak boleh baca, bukanlah termasuk golongan ahlul kitab. Maksudnya orang Arab sebelum ni ada dua benda yang mereka kurang. Satu, tak pernah didatangi kepada mereka walaupun seorang Rasul, dan satu lagi tak pernah turun pada mereka walaupun satu kitab. Jadi kalau orang duduk dalam kategori ni, hang reti baca ke reti tulis, tapi kepada hang, kelompok hang tu, satu kitab pun tak pernah turun, satu nabi pun tak mai, tetap dikategorikan ummi. Tapi hak khususnya ummi ni tak reti baca, tak reti tulis. Jadi dalam ayat ni, penceritaan secara khusus telah diutuskan kepada mereka nabi yang bersifat ummi. Walaupun khusus, dia tidak menolak dan menafikan bangsa lain yang ada sifat ummi juga terpaksa menerima kenabian dan kerasulan Muhammad. Walaupun khusus nak cerita pasal bangsa Arab. Tapi konteks Nabi dan Rasul yang terakhir, kalau dah tempat lain ada kaum yang sama sifat dia, termasuk ke tak termasuk? Termasuk juga, kena terima dakwah Nabi. Tapi dia sebut sini, macamlah tentang Quran. Allah sebut dalam Zukhruf 44. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumika. Sesungguhnya Al-Quran ini, apa dia? Memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum. Sebab dia nak cerita khusus Nabi Muhammad dengan kaum dia bangsa Arab. Tapi adakah hidayah tu untuk Nabi Muhammad dengan Arab saja? Tak. Cuma dia tekankan kepada kekhususan. Tapi hakikatnya semua orang Islam. Macam juga ni. Orang ummi hak lain pun tetap menerima kenabian dan kerasulan Muhammad. Baik. Poin paling penting di sini, Allah bagi tahu siapa yang mengutuskan Nabi Muhammad. Allah lah. Maksudnya Nabi Muhammad tu dipilih oleh Allah. Bukan nak jadi Nabi, nak jadi Rasul ni disebabkan oleh pilihan raya. Kita adakan pilihan raya, kita nak lantik Nabi bagi sesi 2023-2024. Antara calon-calonnya A kawan ni, B kawan ni, C kawan ni, D kawan ni. Mengundi, kawan tu dapat 16,000 majoriti. Sekarang saya mengumumkan Nabi baru bagi sesi 23-24 jatuh kepada kawan ni. Nabi ni bukan manusia pilih. Rasul baru mengundi juga, bukan. Ataupun mesyuarat AJK masjid. Bagi daerah masjid tanah selepas mesyuarat AJK masjid, inilah Nabi baru kita. Tak boleh ditentukan melalui pemilihan dan mesyuarat AJK. Siapa yang pilih? Bukan kita, bukan manusia, bukan siapa-siapa kecuali Allah. Jadi Allah suci daripada kesilapan. Allah suci daripada pilih kasih. Sebab tu sebut yusabbihu dulu tu. Allah tak pernah buat silap dalam pemilihan dia. Allah tak pernah pilih kasih. Jadi Allah nak pilih Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi kena terimalah. Sebab Tuhan yang kamu beriman tu, Tuhan itulah yang diimani oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Tuhan itulah yang pilih, kamu kena terima. Kamu tak boleh nak agar-agar harapan nak pada kamu. Tapi bila tak ada, kamu nak tolak. Sedangkan itu adalah kebenaran. Poin dia, Allah pilih sebagai Nabi yang ummi. Sekarang inilah peranan. Ni baru masuk peranan tu. Ada 3 Allah sebut. Pertama, yatslu alaihim ayatihi. Ni tugas Nabi. Dalam bentuk praktikal, membacakan ke atas mereka ayat-ayat yang datang dari Tuhannya. Tadi cakap Nabi tak erti baca, tak erti tulis. Tapi bila sebut tentang tugas, membacakan ayat-ayat dari Tuhannya. Skeptik sedikit. Tak erti baca, tak erti tulis. Mari tugas dia membacakan pula. Tadi tak erti baca, tak erti tulis. Baik. Bila disebut tak erti baca, tak erti tulis, malam kita dah hurai lebih kurang sikit.
Kalau tuan-tuan nak faham bentuk sebenar, baca di dalam surah bintang, surah An-Najm. Ayat 1 hingga 10, ayat 1 hingga 11, itulah cara penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak erti baca, tak erti tulis. Tapi konteks penurunan wahyu, Jibril diutuskan oleh Allah turun pada Nabi. Jibril minta Nabi baca, Iqra, bacalah olehmu. Iqra, bacalah olehmu. Iqra, bacalah olehmu. Jadi dalam ruangan ni saja ramai yang berspekulasi. Satu, bila suruh baca, konteks Nabi tak erti baca, tak erti tulis, memanglah tak erti baca. Bahkan orang berspekulasi, kalaulah saya reti baca pun diminta baca, aku reti baca tapi hang suruh baca, nak baca apa? Sekarang ni saya reti baca, reti tulis. Tiba-tiba mari seorang dalam gelap, bacalah olehmu. Aku memang reti baca tapi kamu suruh baca tu nak baca apa? Biar ada tulisan baru aku boleh baca. Ni mari bacalah olehmu. Bacalah olehmu. Nak baca apa? Perintah suruh baca. Memang saya tahu baca, saya reti baca tapi nak baca apa? Dalam konteks yang kedua. Tapi bila dibaca, Nabi kata, aku tak reti membaca. Ma'ana biqari'in. Lalu diminta ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi, dibaca. Bila dibaca, Nabi ada apa? Pendengaran. Nabi tak erti baca, Nabi tak erti tulis, tapi Nabi boleh mendengar bacaan daripada orang lain. Mendengar bacaan daripada Jibril melalui media pendengaran, telinga. Dengar pada telinga Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun seorang tu tak erti baca, tak erti tulis, bila dia dengar perkataan tu, dia boleh ulang balik tak? Dia dengar, dia boleh ulang. Jadi saya tak erti baca, tak erti tulis, ulang balik perkataan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diulang-ulang sampai ingatan dan hafazan tu diingatkan oleh Allah. Jadi lepas ni kalau saya nak baca, walaupun tak erti baca, tak erti tulis, boleh baca tak ke orang lain pula? Bolehlah, sebab ingatan bacaan tadi ada di sini. Cuma tunggu dikeluarkan saja. Tadi aku terima wahyu daripada Jibril, ayat sekian-sekian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nisbah kalau manusia, tunjuk surah Iqra tu, kalau tanya huruf apa mula-mula, tahu ke tak tahu? Buta huruf, tahu ke tak tahu? Alif tak tahu, Qaf tak tahu, Ra tak tahu. Tapi baca boleh ke tak? Baca boleh sebab dia dengar, dia ulang bacaan. Tapi ni huruf apa ni? Padahal surah tu dah. Oh, tak tahu, tak tahu. Huruf apa pun aku tak tahu. Cuba baca, Iqra. Hak hang baca tu inilah huruf dia. Faham tak konteks tu? Jadi bila sebut membacakan di sini, that's the point ialah membaca bentuk mana? Membacakan balik wahyu-wahyu daripada Allah tanpa menambah, tanpa mengurangi dan tanpa menyembunyikan sesuatu pun daripada ayat yang pernah diterima oleh Nabi. Kalau ayat dia tu ada 3, seolah-olah 3 lah Nabi bacakan. Kalau ayat tu ada 4 baris lah Nabi baca, tanpa tambah, tanpa kurang, tanpa sembunyikan, tanpa selewengkan, walaupun 1 huruf, 1 baris, 1 ayat. Jujur sungguh. Nabi dengar hatulah. Kalau kita macam selalu buat kan, baris 10 orang. Seorang cakap cerita, dia jadi cerita apa lah sekali. Asalnya cerita racing di lebuh raya. Last kali ambulans mari, nombor 10, ambulans mari. Mati dah kawan tu. Padahal nombor 1 tak ada cerita mati pun. Tengah ni accident lah, tergelincir lah macam-macam. Last kali jadi mati kawan tu. Tu kita punya deliverer punya payah dah. Sebab kita tak ingat. Hak ni bayangkan. Allah bagi kekuatan ingatan tu tak tertinggal walau 1 huruf. Tak bertambah dan tak dikurangi oleh Nabi. Kita kadang-kadang baca ayat Quran pun baris tersalah. Huruf kadang-kadang terlebih, mat terlebih, macam-macam. Baik. Satu lagi nak membezakan. Bila sebut Nabi baca, nak membezakan dengan bercakap. Ni poin paling penting. Beza membacakan dan bercakap.
Orang dia boleh beza kita waktu tu sedang membaca atau bercakap. Sebab konteks membaca, kita membacakan sesuatu daripada tulisan. Kalau bercakap dia lahir semula jadi natural daripada diri kita. Contoh, kita duduk dalam bilik rumah kita, duduk baca kitab jawi lama. Kita orang klasik ni baca kitab jawi lama. Anak kita ada di luar, di ruang tamu. Tiba-tiba, Assalamualaikum, kawan anak kita datang. Dia pun jemput kawan dia naik, duduk di ruang tamu, tengok TV. Dua-dua ni tak nampak pun kita dalam bilik. Kita baru nak baca kitab ni. Barmula. Pasal apa baca barmula? Bukan bermula. Padahal huruf Jawi tu ba dengan ra. Kalau kita hak moden ni mesti kita baca bermula. Tapi pasal apa orang dulu barmula? Sebab apa? Sebab dah dia menjadi darah daging. Dia terkait dengan belajar kitab Arab. Sebab kitab Arab ni hanya ada baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau baris atas, bar mula, bir mula, bur mula. Kat mana lagi tak ada lain lah. Bar mula. Dia jadi terkait dengan baris tu. Padahal tak ada baris pun bar kita ber lah. Bar mula, arakian, syahdan, al-kisah. Tu biasa. Oh, bapak hang ada. Bapak hang duk buat apa dalam bilik? Anak kita kata, buat apa lagi kalau lagu tu? Dia duk baca kitab jawi lama dia lah. Macam mana hang tahu bapak hang baca kitab? Hang tak nampak pun, aku pun tak nampak. Tengok, anak kita boleh beza antara bila dia dengar perkataan kita tu, waktu tu kita sedang membaca atau bercakap. Dia tahu. Dia tak tengok pun kita dalam bilik, tapi dia habaq kawan dia. Kalau lagu tu tak ada kerja lain tu. Baca kitab jawi dia. Sebab bila bapak ni keluar, cara cakap dia sama tak macam baca kitab tadi? Tak dah. Wah, kawan hang datang awak tak buat ayat kat dia ni. Oh, melampau betul. Tak ada adab. Pi buat ayat apa? Ni membaca ke bercakap? Bercakap dia tak ada dia keluar. Adapun apabila seorang kawan datang kepada dia tak jadi ayat membaca. Dia jadi ayat bercakap. Membaca lain, bercakap lain. Jadi Nabi ni membacakan. Kenapa saya buat perbezaan tu? Sebab nak suruh orang-orang kafir musyrikin tahu. Kamu telah hidup hampir 40 tahun. Dengan kata lain, Muhammad lahir membesar di hadapan kamu. Hampir selama 40 tahun, kamu bermuamalah, kamu bersosial, kamu berkomunikasi, kamu bercakap dengan dia. Kamu tahu dalam tempoh 40 tahun, Muhammad guna bahasa macam mana. Kalau dia bercakap, slang lagu mana. Kalau dia bercakap, adab dia lagu mana. Orang bercakap lagu mana. Walaupun selembut-lembut bahasa, kita tahu percakapan dia. Tiba-tiba nak suruh kamu tahu, satu masa bila dia dakwa dia Nabi, dia datang pada kamu dengan bahasa yang cukup berbeza yang kamu kenal 40 tahun lepas. Kamu tak rasa pelik dan aneh ke tiba-tiba hari ini dia datang pada kamu? Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naf'a, fawasatna bihi jam'a. Kamu hak kenal dia 40 tahun, hak pernah sembang dia cakap dia. Kamu tak rasa pelik tak bila dia mari? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Berbeza. Maksudnya hak kamu kenal sebelum ni, dia bercakap. Hak ni dia sedang membacakan sesuatu daripada sumber yang pernah dia terima. Cukup membezakan. Dan suruh kamu faham di situ. Dan kamu tahu dia tu tak reti baca, tak reti tulis. Tiba-tiba bahasa yang dia guna lebih daripada sastrawan yang hebat pada waktu tu. Lebih pada ahli syair yang hebat pada waktu tu. Lebih daripada prosa Arab klasik pada waktu tu. Sangat-sangat tinggi yang diperakui oleh kamu sendiri. Sedangkan kamu kenal dia tak reti baca, tak reti tulis. Maksudnya apa tu? Benar-benar wahyu datang daripada Allah. Nombor satu, membacakan ayat Quran. Kenapa penting baca Al-Quran? Sebab itulah, dalam kita berkuliah, dalam kita berceramah, banyakkan deliver, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Poin paling penting ialah, kita tidak tahu ayat mana yang kita bacakan boleh menjadi sumber petunjuk dan hidayah kepada orang lain.
Kita baca ayat ni, mungkin orang ni tak terkesan. Tapi dengan ayat yang kita baca tu mungkin terkesan pada orang ni sebagai sumber hidayah dan petunjuk, dia berubah. Saya baca ayat ni, mungkin orang ni berkesan, mungkin orang ni tak berkesan. Tengok kisah Saidina Umar. Sebelum turun surah Taha, banyak dah ayat yang turun pada Nabi kan? Banyak dah surah turun pada Nabi. Adakah mempunyai kesan pada dia sebelum ni? Iqra' lah, ya ayyuhal mudassir lah, ya ayyuhal muzammil. Dia masuk Islam tak? Tak. Tapi bila turun surah Taha, itulah yang menjadi asbab hidayah pada dia. Tu boleh faham ah? Maksudnya kita tak tahu. Tu kena banyak sebarkan ayat-ayat Quran. Sebab ayat Quran ada mukjizat, ayat Quran sumber petunjuk hidayah. Kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, kita tak tahu ayat mana yang boleh jadi asbab perubahan pada seseorang. Mungkin orang sini tak terkesan. Kalau baca ayat yang sama pada tempat lain, oh saya berubah dah Ustaz. Kita tak tahu. Bukan kita yang bagi perubahan. Asbab kita menyampaikan saja. Allah yang bagi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tengok datang dah tadi. Kan kita beza antara kudus dengan zakah tadi. Hak ni makna dia menyucikan kamu. Tapi sebelum tu, asal suci ke tak suci? Tak, kalau zakah ni. Asal zakah sebelum tu tak suci. Nabi mari nak menyucikan kamu min danasil kufr wa syirik. Daripada kotoran, syirik dan kekufuran. Sebelum ni kamu duk bergelumbang dengan kesyirikan, sembah berhala, sembah pokok, sembah batu, sembah macam-macam. Nabi mari dengan wahyu Allah ni menyucikan kamu dari sudut pemikiran, ideologi, keimanan, pegangan, kerohanian. Nak menyucikan, jangan syirikkan Allah, tak mau. Jangan sembah batu, tak mau. Jangan sembah berhala, tak mau. Nak buang benda tu. Ni disebut yuzaki tadi. Asalnya kotor bercampur unsur lain. Bila dia melalui proses, dia jadi suci. Beza dengan kudus tadi. Dan satu lagi, suci pada fizikal. Sebab ayat hujung terkait dengan pelaksanaan solat Jumaat. Sebab orang dulu dia tak ambil tahu pasal kebersihan. Mandi wajib agak-agak sebelum Islam. Mandi wajib tak bila bersama dengan bini isteri? Tak ada mandi wajib. Kotak lagu tu lah. Dalam keadaan hadas lagu tu. Tapi mari Islam bukan setakat dari sudut kesucian rohani, tapi kesucian fizikal. Kena mandi wajib, kena bersihkan diri. Nak pergi semayang Jumaat, nak pergi masjid ni, kena utamakan benda tu. Okey, ringkas-ringkas. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Maksud mengajarkan kitab di sini yang berkait dengan syariat dan hukum hakam. Jadi nak ajar pada kamu, hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni halal, hak ni haram, hak ni Allah suka, hak ni Allah tak suka, hak ni Allah suruh, hak ni Allah cegah. Bukan sahaja dari sudut ibadat, tapi dari sudut kekeluargaan, dari sudut sosial, dari sudut masyarakat, dari sudut ekonomi, semua sekali. Wal hikmah. Ada kata hikmah ni ialah pelaksanaan dari sudut sunnah Nabi. Ada kata hikmah, ilmu yang bermanfaat yang kita ada, bila kita amal, maka wujudlah hikmah. Ada kata hikmah ni macam-macam. Tapi itu dia punya point. Jadi, ni hak terbesar saya nak bagi. Ada berapa tugas Nabi tadi? 3. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bagi mana-mana da'i, penceramah, ustaz, tuan-tuan guru, konteks kita nak menyampaikan harus memenuhi 3 kriteria ni. Apa dia? Yatslu tilawah, yuzakkihim tazkiyah, wa yu'allimuhumu ta'lim. Jadi dalam kita nak menyampaikan, kena ada tilawah, kena ada tazkiyah, kena ada ta'lim. Maksudnya bila tilawah, kita sendiri kena rajin baca Quran. Amat janggal kita nak menyampaikan kepada orang lain, kita hari-hari tak baca Quran, kita hari-hari tak tahu ilmu Quran, kita hari-hari tak kenal Quran, tapi nak menyampaikan Quran pada orang. Mustahil. Jadi nombor 1, kena tilawah. Kita sendiri yang menjadi sumber kerajinan untuk baca Quran dan nak bawa orang juga rajin baca Quran. Yang kedua, tazkiyah. Sebelum nak menyucikan orang lain, kita sendiri kena sucikan diri kita. Hak mana ada dosa, bertaubat. Hak mana ada dosa, insaf. Hak mana ada salah, minta ampun, minta salah dengan Allah sebelum kita nak tazkiyahkan orang lain.
Yang ketiga, mengajarkan dari sudut syariat dan hukum hakam tadi. Mengajar, dakwah. Kena ada 3 ciri ni, inilah da'i yang paling kompeten. Cacat salah satu, maka akan tidak lengkap dan tidak sempurnalah penyampaian kita. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal kamu sebelum itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Di sini nak membuktikan bahawa Islam mengajarkan apa dia? Pembelajaran ilmu, menitik beratkan pembelajaran ilmu. Bukti dia ialah dari sudut akidah, masyarakat di Mekah sebelum ni penuh dengan kesyirikan. Dari sudut ibadah bercampur dengan bid'ah, inovasi. Bukan kata tak buat ibadah tapi dia campur dah hak Nabi Ibrahim buat dulu. Kalau tawaf, dia buat apa tawaf? Tawaf dalam keadaan orang lain pakai ihram, dia telanjang. Tawaf telanjang, sambil telanjang bersiul-siul dan bertepuk tangan. Dia tambah sendirilah. Tawaf tu betul dah. Tapi tak pakai ihram hak betul, telanjang. Orang lain baca talbiyah, ke orang lain baca zikir, ke orang lain wirid, dia tepuk tangan. Hak dia rekod sendiri. Ni tak mau. Sembelih, betul ada sembelih korban, tapi dulu niat atas nama Allah, dia niat atas nama korban tu betul dah, tapi dia buat binah kau tu pula atas nama berhala. Jadi mari nak perbetulkan dari sudut ni. Tapi satu orang pernah tanya, pasal apa depa tawaf telanjang? Kita pun terfikir tak ada otak sangat ke hang ni sampai nak tawaf dalam keadaan telanjang. Dia ada satu pegangan, tahu tak? Kenapa depa tawaf telanjang? Depa tawaf telanjang ni sebab bila kita nak tawaf, dia satu amal ibadat kita nak hantarkan pada Allah. Kalau boleh, kita nak diri kita ni suci sesucinya. Jadi bagi depa tak ada satu pakaian yang depa ada, kain ihram yang depa ada, yang mana bila pakai pakaian tersebut, kain tersebut yang tak pernah mereka buat dosa bila memakainya. Kalau kita buat juga prinsip tu jenuh kita. Kalau kita kata nak semayang, aku kena cari satu baju yang bila aku pakai baju tu sebelum ni, tak pernah buat dosa pun dengan baju tu. Agak-agak jumpa tak dalam almari kita? Pakai t-shirt ni. Hani dulu duduk mengorak perempuan kat taman. Tak boleh ni Hani ni. Hani dulu duduk mengintai janda tu. Tak boleh juga. Hani dulu duduk kebas duit masjid RM10. Jadi cari punya cari, tak ada satu pakaian pun. Bila pakai sebelum ni, tak pernah buat dosa. Jadi kita kalau boleh nak tawaf ni suci daripada dosa. Last kali tak pakai apa. Itu dia punya. Kalau kita jenuh agak-agak. Kalau buat lagu tu juga dalam konteks solat. Jadi lagu mana agak-agak? Tok Imam. Letih. Abang tengok buat rakaman live kan. Apa dia ni? Dia jadi cerita lain. Kosyok ke tak kosyok? Tak ada kekosyokkan dah. Fahamlah maksud saya kan? Memang tak boleh. Tapi sekali pandang kita akan nampak bodohnya, jahilnya. Tapi prinsip asal, why jadi demikian? Dia punya pemikiran. Sebab tu ada sebahagian orang-orang Arab di Mekah tu, mereka bagi pinjam. Macam hak duk tawaf telanjang tu, serabut sangat tengok, mereka beli baru bagi pinjam. Seolah hak baru tu, hak ni baru beli, tak buat dosa apa lagi. Tolong pakailah, macam tu. Okey. Sumber ilmu ni cuma tengok dari sudut akhlak. Sebelum ni suka minum arak, tanam perempuan hidup-hidup, berperang perkara remeh-temeh. Nabi berjaya tukarkan watak-watak ni jadi manusia-manusia yang berkualiti. Ni bukti Quran itu benar, Rasulullah itu benar, dan ajaran dia itu benar. Boleh menukar satu kelompok manusia yang diistilahkan sebagai jahiliyah. Dari sudut akidah jahiliyah, dari sudut ibadah jahiliyah, dari sudut perangai akhlak etika jahiliyah, jadi satu umat yang cukup berkualiti. Sampai akhirnya boleh menaklukkan hampir 2/3 dunia melalui ajaran wahyu. Jadi nak menunjukkan kebenaran hal tersebut. Tapi bila kita ambil sikap leka dan lewa balik, apa jadi? Satu persatu apa yang telah pernah kita kuasai mula diambil dan dirampas kembali oleh musuh-musuh kita. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi di akhir zaman sedang berlaku. Kita mempunyai jumlah yang ramai, tapi seperti buih-buih di lautan.
Buih di lautan, macam mana? Tak ada pegangan. Buih di laut tu, kalau ombak mari ke kanan, dia pergi mana? Dia pergi ke kanan. Ombak mari tala ke kiri, dia hanyut ke kiri. Tak ada pegangan. Orang kata A, A. Orang kata B, B. Tak ada kata A. Tak boleh. Ni salah. Aku betul. Dah A, A lah. B, B lah. Gambaran dia seumpama musuh menerkam pada hidangan makanan. Orang temu nak serbu saja. Hidang makanan, berebut. Nak tala saja. Itu sedang berlaku sekarang. Sedang berlaku pun pukul 10 dah ni. Ini kejadian sungguh pukul 10. 2 jam dah ni, penat lah. Boleh berhenti ya? Nanti kita sambung lagi. Ini lagi penting. Lepas ni nak mari Freemason ke, Queen Elizabeth ke, apa lagi? Eskatologi ke, akhir zaman ke, lepas-lepas ni. Kita nak bagi anak-anak muda ni lepas benda ni dulu. Lepas benda-benda asas ni dulu. Faham tak? Maksudnya kemahkan tauhid, kemahkan Quran dan tafsir, belajar sikit tentang hadis, tentang syariat, hukum hakam. Lepas tu kita nak tala ilmu apa pun, belajar dah. Sebab kita dah ada asas pegangan yang kukuh. Takut kadang-kadang jadi taksub yang melampau. Kadang-kadang hanyut yang entah ke mana. Membuat tuduhan yang tidak berasas dan bukan-bukan kepada individu-individu yang tidak sepatutnya. Itu yang kita tak mau. Jadi kalau kita ada asas, kita sentiasa cool. Seperti apa? Itulah dalam TikTok dia sebut apa? Tenang, ribut jiwa. Cukup lah. Tenang, jangan ribut-ribut, jangan repot-repot. Okey, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.